Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila kafatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa bi niyyatil qabul wa husulil ma'mul wa bi niyyati qada'i hawaijid dunya wal akhirati wa bi niyyatil fawzi bi husnil khatimati 'inda al-maut. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-hadithul 'ashrun. قال تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan bacaan hadis, kaji hadis Arba'in Nawawiyah pada hadis yang ke-20. Alhamdulillah kita berada pada 23 Ramadan. Berbaki seminggu ataupun kurang lagi Ramadan yang ada bersama pada kita. Satu hadis daripada kelebihan Lailatul Qadar diambil dipetik daripada hadis daripada kitab Fadilatul A'mal. Pada kitab hadis Fadilat Ramadan dalam bab hadis-hadis kelebihan Lailatul Qadar. Pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika telah masuk Ramadan, Nabi SAW bersabda, mafhum hadis, Nabi SAW bersabda, telah datang kepada kamu Ramadan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan telah datang bulan Ramadan, telah masuk bulan Ramadan dan Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada kamu Ramadan yang di dalamnya ada satu hari, satu malam, di dalamnya dalam Ramadan ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malanglah orang yang terhalang untuk mendapat kebaikan pada malam tersebut. Rugilah, alangkah ruginya mereka yang terhalang daripada mendapat kebaikan pada malam tersebut, dan tidaklah ada yang merugi kecuali orang yang telah dihalang, yang Allah SWT mahrumkan mereka terhalang daripada mendapat kebaikan pada malam tersebut. Jadi kita dapat isyarat daripada hadis tersebut, jangan ada yang terlepas. Jangan sampai kita yang ketika ini kita berada dalam Ramadan dan ketika ini kita berada dalam 10 hari yang akhir, jangan sampai kita ada di kalangan kita yang terlepas daripada mendapat kebaikan pada malam tersebut. Maksudnya jangan terlepas peluang untuk beramal pada malam tersebut. Jadi caranya apa? Jangan tinggalkan, biarkan kosong malam-malam yang terakhir daripada 10 akhir Ramadan ini. Jangan dibiarkan kosong tanpa sebarang amalan-amalan.
Jangan biarkan kosong, jangan hanya biarkan dengan tidur semata-mata. Walaupun insya-Allah dengan tidur yang niat untuk beramal kita dapat pahala, tapi alangkah ruginya bila kita si berusaha untuk bangun, berjaga malam, beribadat, mohon ampun pada Allah, berdoa pada Allah, baca Al-Quran, berzikir istighfar, alangkah ruginya. Alangkah ruginya jadi orang yang terhalang. Baik, sambung pada hadis yang ke-20. Nabi Mas'ud bin Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta rawahu Bukhari. Maksud hadis yang ke-20 daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr. Uqbah bin Amr, Abu Mas'ud nama gelarannya. Uqbah bin Amr seorang Ansar, orang-orang adalah di kalangan orang yang orang Ansar. Uqbah bin Amir adalah di kalangan orang Ansar dan salah seorang daripada peserta peperangan Badar, ahli Badar. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya termasuk daripada apa yang diperolehi oleh manusia daripada ucapan ataupun perkataan nabi-nabi yang terdahulu, iaitu idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, bila kamu dah tak merasa malu maka buatlah ikut sesukamu, buatlah ikut kehendak. Hadis Imam Bukhari. Ada dua isyarat dalam hadis tersebut, kata Imam Nawawi rahimahullah. Jadi fasna' ma syi'ta memberi maksud amar, perintah, ibahah, kepada harusnya, bolehnya perkara selagi tidak ada idza lam yakun min manhiyan anhu syar'an kana mubahan. Bila belum ada tegahan daripada agama, maka secara umumnya setiap urusan perkara perbuatan itu adalah harus. Selagi tidak ada tegahan daripada Islam, maka perbuatan itu adalah harus. Idza lam yakun min manhiyan anhu syar'an kana mubahan. Jadi satu pengertian. Satu lagi pengertian, wa minhum man fassara al-haditha bi annaka idza kunta la tastahi min Allah ta'ala wa la tuqaribahu fa'ati nafsaka manaha wa fa'al ma tasha'u fa yakunu al-amru fihi lit-tahdid la lil-ibaha. Dan sebahagian ulama yang menafsirkan hadis ini menyebutkan bahawa bila kamu dah tak malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, bila kamu dah tak malu terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada rasa keinginan untuk taqarrub, muraqabah, tidak wala turaqibahu, tidak ada wala turaqibuhu, tidak ada perasaan untuk menghampiri Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Fa'ati nafsaka manaha, maka berilah keinginan nafsu kamu apa yang dicita-citakannya. Waf'al ma tasha'u, dan berbuatlah apa sahaja yang kamu ingin. Maka pengertian ini membawa maksud perintah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membawa maksud litahdid, untuk ancaman. Perintah, arahan untuk memberi ancam, untuk dengan maksud ancam. Mulut suruh buat, tapi maksud yang dibawa dalam perintah tersebut adalah dalam bentuk ancaman. Macam kita kelakar dengan anak kecil ataupun orang belanja kita kan, buatlah. Ucapan kita suruh buat, tapi dengan membawa maksud selepas yang kelak ada oleh, jadi ada
unsur ancaman. Suruh buat tapi sebenarnya adalah untuk maksud memberi ancaman. Buat, jagalah. Jadi pengertian yang kedua daripada hadis tadi. Bukan untuk mengharuskan sesuatu. Wa yakunu kaqali, dan jadilah maksud hadis, pengertian hadis tadi seperti mana firman Allah SWT, i'malu ma syi'tum, buatlah saja apa yang kamu ingin. Maksudnya Allah SWT ancam manusia bila langgar perintah Allah SWT. Baik, selesai. Hadis yang ke-21, al-hadis al-hadi wal-'ishrun. An Abi Amr wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslim. Maksud hadis yang ke-21 daripada Abu Amr, disebutkan, dikatakan namanya Abu Amrah. Ada yang nama atas, ada perawi sebut namanya Abu Amr, ada yang sebut Abu Amrah. gelaran kepada beliau. Namanya Sufyan bin Abdullah, daripada Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Al-Thaqafi Bani Thaqif. Daripada Sufyan Bani Thaqif. Bani Thaqif ni orang yang tinggal di Taif. Daripada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku maksudnya Sufyan bin Abdullah sendiri telah berkata, wahai Rasulullah, qul li fil Islam, katakanlah kepadaku, ucapkan kepadaku di dalam Islam ini berkenaan dengan satu ucapan, qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak, satu ucapan yang aku perlu lagi nak tanya selain daripada engkau. Perkataan yang aku akan tanya kepada orang lain selain daripada engkau, wahai Rasulullah, ucapkan kepadaku. Apa jawab Nabi? Qala sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah, ucapkanlah olehmu wahai Amrah atau Sufyan bin Abdullah, ucapkanlah amantu billah, aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqim, kemudian beristiqamahlah dalam keimanan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Apa maksud istiqamah? Thumma istaqim, maksudnya Nabi SAW perintahkan thumma istaqim, kemudian istiqamahlah. Apa maksud mustaqim? Ai kama amarta wa nahaita, kama umirta wa nuhita, seperti mana kamu telah diperintahkan dengan Islam dan kamu ditegah daripada sesuatu perkara. Wal istiqamatu mulazamatu tariq bi fi'lil wajibati wa tarkil manhiyat. Apa maksud istiqamah? Mulazamah, mendampingi, melazimi, sentiasa di atas jalan melakukan wajibat, fi'lil wajibat. Mulazamatu tariq, melazimi jalan hidup, bi fi'lil wajibat, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang wajib, wa tarkil manhiyat, dan meninggalkan, menjauhi segala perkara-perkara yang telah dilarang. Qala Allah Ta'ala, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak, hendaklah kamu terus tetap teguh kama amarta kama umirta, seperti mana kamu telah diperintahkan dengannya, dan bersama wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang telah bertaubat bersama kamu. Wa qala Allah Ta'ala, firman Allah SWT, Allah Ta'ala lagi, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, ay indal mauti tubshiruhum biqawli ta'ala la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan firman Allah SWT lagi, sungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami, pemelihara kami, pencipta kami, pengurus rezeki, yang memberi kami rezeki adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka beriman di atas keimanan tersebut, kemudian mereka istiqamah di atas keimanan tersebut. Tatanazzalu alaihimul malaikah, pasti kami akan turunkan, tatanazzalu, pasti akan turun kepada mereka para malaikat. Ai indal maut, malaikat akan datang pada mereka ketika maut. Tubshiruhum, memberikan khabar, beri gembira kepada mereka.
qauli ta'ala, melalui firman Allah SWT, la takhafu wa la tahzanu, memberi khabar gembira supaya la takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu bimbang dan sedih, wa abshiru, dan mereka akan diperintahkan oleh Allah SWT untuk memberi khabar gembira bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat akan datang ketika mautnya orang-orang istiqamah tadi, supaya beritahu pada mereka jangan bimbang dan jangan sedih, dan kamu telah dijanjikan kedudukan kamu di syurga. Wa fi tafsiri annahum idza bushiru bil jannati qalu wa auladuna ma ya'kuluna wa ma haluhum ba'dana. Dikatakan, disebut dalam kitab tafsir, sesungguhnya mereka orang istiqamah tadi apabila dapat berita khabar gembira dengan syurga tadi, tentang syurga tadi, mereka akan berkata, wa auladuna, anak-anak kami bagaimana, ma ya'kuluna wa ma haluhum, apa yang mereka akan makan dan apa keadaan mereka selepas kami, ba'dana. Fayaqulu, maka dijawab kepada mereka akan jawab, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah, mereka jawab sebagai balas, sebagai jawab kepada soalan mereka tadi yang disebut dalam tafsir, kami adalah pembantu kamu fil hayatid dunya fil akhirah, dalam urusan dunia, dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kamu. Adapun nahnu di sini merujuk kepada Allah SWT. Allah SWT akan jaga keturunan ataupun segala urusan kehidupan orang istiqamah dan di dunia dan di akhirat. Aina tawalla amrahum ba'dakum fatuqirru bidzalika ainuhum. Maksudnya, kami akan mengurus urusan kamu, mengatur urusan kamu, ataupun kami akan uruskan segala kepentingan kamu selepas kamu, kepentingan mereka selepas kamu, keturunan mereka, iaitu keturunan mereka. Kami akan urus atur keturunan kamu selepas ketiadaan kamu. Fatuqirru dzalika a'yunuhum, lalu fataqurru bidzalika a'yunuhum, lalu sejuk, maksudnya tenang hati bila dapat jawapan tersebut. Baik, selesai. Hadis yang ke-22. Al-hadis tsani wal 20. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulul jannah. Qala na'am, rawahu Muslim. Wa ma'na haramtul harama ijtanabtuhu wa ma'na ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Hadis yang ke-22 daripada Abu Abdullah, laqab, nama beliau Jabir bin Abdullah. Beliau merupakan seorang di kalangan kaum Ansar radhiyallahu anhuma, ayah dan anak sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Anna rajulan, beliau meriwayatkan, Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu katanya, ara'aita idza sallaitul maktubat. Dia berkata kepada Rasulullah, apakah pandangan kamu, apakah fikiran kamu, apakah pandangan kamu, idza sallaitu, apakah pendapat kamu, idza sallaitul maktubati, bila aku melaksanakan solat-solat yang telah diwajibkan, bila aku laksana solat menggunakan solat-solat yang wajib, wasumtu Ramadan, dan aku berpuasa pada bulan Ramadan, wa ahlaltul halala, aku melaksanakan, aku mengerjakan perkara-perkara yang halal yang diperintahkan, wa haramtul harama, dan aku menjauhi segala perkara yang haram, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah lagi halal apa urusan tersebut daripada apa yang telah disebutkan tadi, sesuatu pun. Adkhulul jannah, adakah aku akan memasuki syurga? Jawab Nabi SAW, na'am. Masya Allah, jawapan direct kepada Nabi. Doa lah, special sahabat. Jadi jawab Nabi SAW, na'am, ya, kamu akan masuki syurga. Hadis telah diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan makna ucapan lafaz hadis tadi haramtul harama, maksudnya
haram tu aku mengharamkan apa yang haram, maksudnya dengan maksud ijtanabtu, aku menjauhi segala haram, wa ma'na ahlalatul halal, dan makna ahlal tu aku menghalalkan segala perkara yang halal, maksudnya aku melaksanakan fa'altu mu'taqidan hillahu. Selesai. Al-hadits al-thalith wal 20, hadis yang ke-23, an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardi was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-23 daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Al-Ash'ari ni kaum gelaran orang daripada Yaman, Al-Ash'ari. Kaum Yaman. Al-Ash'ari kaum Yaman. Radhiyallahu anhu. Abu Malik laqab nama beliau Al-Harith bin Asim. Radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, kesucian, kebersihan itu separuh daripada iman. Si bersih kotor, maka hilanglah keimanan. Si jaga kebersihan, maka ia tanda iman kurang. Separuh daripada imannya kurang. Jadi at-tuhuru syatrul iman, kebersihan itu kesucian itu separuh daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah, pahala ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan neraca. Ucapan alhamdulillah pahala ucapan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan amalan. Alat untuk menimbang pahala amalan. Bila kita ucap alhamdulillah, pahala yang terus penuh dalam alat penimbang tadi, tamla'ul mizan, neraca timbangan. Jadi ucapkanlah alhamdulillah, yang sedang menonton, yang sedang melihat, dah dapat pahala penuh, tamla'ul mizan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Dan pahala ucapan subhanallah walhamdulillah, kedua-dua kalimah tersebut pahalanya akan memenuhi ataupun sekaligus, subhanallah alhamdulillah diucap sekaligus, kalimah tersebut memenuhi apa-apa yang ada, apa-apa ruang ataupun memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. Pahalanya memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Ucapkan subhanallah walhamdulillah. Wassalatu nurun, salat itu merupakan cahaya. Salat merupakan cahaya. Salat adalah cahaya bagi orang beriman. Wassadaqatu burhanun, sedekah merupakan bukti. Burhan itu dalil jelas, dalil yang jelas ataupun bukti. Sedekah sebagai bukti. Dalam hadis akan disyarahkan sedekah, ya, dalam syarah kelak akan disebut sedekah sebagai bukti, maksud bukti keimanan seseorang. Kita beriman, rezeki kita Allah yang tanggung. Maksudnya apa yang kita sedekahkannya, ya bukti kita beriman Allah yang beri rezeki. Di antara maksud apa yang dimaksudkan dengan sedekah yang merupakan rezeki, merupakan bukti. Perbuatan sedekah, amalan sedekah merupakan bukti, burhan, adalah bukti yang jelas, kukuh. Wasabru diya'un, sabar, sifat sabar diya'un, cahaya yang terang benderang. Sabar merupakan cahaya yang terang benderang. Jadi memberi maksud, selagi kita ada sifat sabar, selagi hati kita masih ada cahaya kebersihan. Wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika. Al-Quran pula adalah peguam bela, hujjatun, sebagai hujjah kepada kamu. Maksudnya bila kita baca Al-Quran, amalan bacaan Al-Quran kita di akhirat kelak, Al-Quran akan jadi pembantu kita, syafaat kita. Dia maksud Al-Quranu hujjatul laka, jadi hujah kepada kamu.
ataupun au alaika, ataupun jadi pendakwa. Bila kita tinggalkan hak-hak terhadap Al-Quran, bila kita tinggalkan tanggungjawab kita terhadap Al-Quran, Al-Quran dekat akhirat kelak akan jadi pendakwa pada kita. Ini akan mendakwa kita sekian, tanggungjawab kita abaikan terhadapnya. Kullun nas yaghdu, setiap manusia itu yaghdu, berpagi-pagi, keluar pada waktu pagi. Yaghdu itu berkeluarlah, bekerja, memikul tanggungjawab. Dengan boleh dimaksudkan dengan memikul tanggungjawab. Yaghdu, pagi-pagi itu apa urusan kita? Cari kehidupan. Kullun nas yaghdu, setiap manusia akan keluar pada waktu pagi. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha, lalu dia akan menjual dirinya. Maksudnya dia akan berusaha, dia akan meletakkan dirinya kepada satu risiko. Famu'tiquha, maka kesannya daripada usaha, daripada perbuatannya, famu'tiquha sama adanya akan membebaskan jiwanya tadi, au mubiqaha, ataupun membinasakannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat apa maksud kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nas sebelumnya solat adalah cahaya, nur. Ai thawabuha nurun, pahala solatnya adalah merupakan cahaya. Banyak syarah tu nak baca, kita kongsikan bahagian yang kita highlight. Jadi solat adalah cahaya, merujuk kepada maksud pahala solat yang akan menjadi cahaya kepada kita. Dan dalam satu hadis, bashiril masyiina fi dhulami dal masajidi bin nurit tami yaumil qiyamah. Di dalam hadis yang kita bacakan tadi, as-salatu nurun, solat merupakan cahaya. Solat merupakan cahaya, iaitu Imam Nawawi sebut pahala solat yang kita buat akan menjadi cahaya. Dalam hadis Imam Nawawi bawakan satu hadis. Dalam hadis disebut basyiril masyina fi dhulami ilal masajidi bin nurit tami yaumil qiyamati. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, berilah kabar bergembira kepada orang, kepada mereka yang berjalan kaki ke masjid dalam kegelapan malam. Mereka akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi cahaya dekat akhirat, padang mahsyar gelap. Padang mahsyar gelap dan sesak. Jadi orang yang ada cahaya, orang yang dapat cahaya, mereka akan dapat panduan untuk cahaya tadi akan jadi panduan untuk mereka berjalan di akhirat kelak. Jadi cahaya kita perolehi, di antaranya cara untuk mendapat cahaya di akhirat kelak adalah melalui amalan solat. Firman sabda Nabi SAW, as-sadaqatu burhanun. Sedekah adalah burhan, bukti kukuh, iaitu dalilun ala sihhati iman. Bersedekah, perbuatan sedekah itu merupakan dalil yang menunjukkan bahawa, bukti yang menunjukkan bahawa sahnya ataupun sihatnya iman seseorang, iman orang yang bersedekah tadi. Wa sumiyat sadaqatan li annaha dalilun ala sidqi imanihi. Sebab apa amalan sedekah? Sedekah ya amalan memberi kebaikan pada orang lain, menunaikan hajat orang lain, menyempurnakan menunaikan tanggungjawab kita terhadap orang lain. Beri sesuatu, hadiahkan sesuatu. Setiap kebaikan adalah sedekah. Siapa disebut sebagai sedekah? Apa wajah tasmiahnya? Disebut ataupun dinamakan dengan perbuatan-perbuatan baik itu adalah sedekah. Li'annaha dalilun ala sidqi imanihi, kerana sungguhnya perbuatan sedekah itu adalah jadi dalil menunjukkan bahawa benarnya keimanan seseorang. Wadzalika anal munafiqa qad yusalli la tashudu wa la tashudu alaihi sadaqatu qaliban. Dan demikian itu karena tadi apa sedekah disebut sebagai di antara maksud sedekah, maksud perkataan sedekah ya,
yang menunjukkan bahawa benarnya iman seseorang, kerana sungguhnya orang munafik kadang-kadangnya solat dan si mampu pun untuk sedekah, ala sedekati, si mampu pun untuk membenarkan apa yang ada dalam hatinya, imannya sedar. Kemudian as-sabru diaun, sabar pula merupakan cahaya penyuluh. As-sabru mahbubu wa huwa sabar. Sabar yang disukai, sabar yang dituntut untuk kita adalah sabar di atas jalan ketaatan. Sabar terhadap musibah yang berlaku dan perkara-perkara yang sukar di dunia ini, dan sabar menjauhi maksiat. Wa ma'nahu la yazalu sahibuhu mustamiran ala shawab. Dan maknanya, makna sabar itu adalah cahaya penyuluh, adalah sentiasanya orang yang memiliki sabar tadi berterusan di atas jalan yang betul, kebenaran. Ya, sabar di atas taat, selagi mana kita taat. Jadi sabar yang membawa maksud apa? Berterusannya seseorang itu di atas kebaikan ataupun jalan yang betul. Sabda Nabi SAW, kullu nas yaghdu fabayya nafsahu, maknahu kullu insan yas'a li nafsihi. Setiap manusia akan berusaha untuk dirinya sendiri. Sebab dalam hadis tadi menggunakan lafaz kullu nas yaghdu. Yaghdu itu maksudnya berpagi-pagi pada waktu pagi. Apa yang manusia usahakan pada waktu pagi? Apa yang manusia buat pada waktu pagi? Berusaha untuk kehidupannya, berusaha untuk diri sendiri. Jadi kata Imam Nawawi, maknahu kullu insanin yas'a li nafsihi. Setiap manusia berusaha untuk dirinya sendiri. Faminhum man yabi'uha lillah. Maka di kalangan mereka ada yang menjual dirinya kepada Allah bi ta'atihi, dengan perkara-perkara mentaati Allah. Faba'i'un nafsahu. Setiap manusia berusaha untuk dirinya sendiri, dan ada di kalangan mereka yang menjual dirinya. Jadi kesan menjual dirinya tadi, ada yang mu'tiquha atau mubiquha, ada yang membebaskan dirinya, ada yang membinasakan dirinya. Yang membebaskan dirinya merujuk kepada orang yang menjual dirinya kepada Allah SWT, menjual diri kepada Allah SWT, meletakkan dirinya untuk mentaati perintah Allah SWT, makanya akan membebaskan dirinya daripada belenggu-belenggu dunia, azab di akhirat. Di kalangan mereka ada yang menjualkan dirinya untuk syaitan dan hawa nafsu, bi'itsba'ihima, dengan cara apa? Menurut hawa nafsu semata-mata dan mengikut bisikan syaitan. Lalu kesannya apa? Fayubiquha, lalu mereka itu membinasakan dirinya sendiri. Ayyuhlikuha. Qala alaihi salam, man qala hina yusbihu aw yumsi, Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ashhadu hamata arshika wa malaikataka wa anbiya'ika wa jami'i khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa nabiyyuka a'taqallahu rubu'uhu minan nar. Fa in qalaha marratain a'taqallahu nisfahu minan nar. Fa in qalaha thalathan a'taqallahu thalathata arba'ihi minan nar. Fa in qalaha arba'an a'taqallahu kullahu minan nar. Sabda Nabi SAW, siapa yang mengucapkan pada waktu pagi dan atau ketika waktu pagi ataupun waktu petang, siapa yang baca Allahumma inni asbahtu kalau pagi, kalau petang Allahumma inni amsaitu. Jadi doa yang dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam syarah ni guna lafaz pagi. Allahumma inni asbahtu, apa doanya? Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa anbiya'aka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan 'abduka wa nabiyyuka a'taqallahu rubu'ahu minan nar. Siapa yang baca doa tadi sekali, maka Allah SWT akan bebaskan dirinya daripada 1/4 daripada dirinya daripada api neraka. Siapa yang baca sekali doa tadi, Allah SWT akan bebaskan dirinya daripada api neraka, 1/4 daripada dirinya daripada api neraka. Fa in qala hamratain, siapa yang baca 2 kali doa tadi, pagi ataupun petang, Allah SWT bebaskan separuh dirinya daripada neraka.
4 bagi 4. Tubuh manusia bagi 4. Siapa yang baca sekali, maka 1/4 daripada dirinya bebas daripada neraka. Siapa yang baca 2 kali, separuh dirinya dah bebas daripada neraka. Siapa yang baca 3 kali, Allah SWT telah bebaskan 3/4 daripada dirinya daripada neraka. Siapa yang baca 4 kali sempurna, maka Allah SWT bebaskan a'taqallahu kullahu minan nar. Siapa yang baca 4 kali, Allah SWT bebaskan semua tubuhnya daripada api neraka. Semua azam untuk beramal. Doa tu ada dalam wiridul latif. Siapa yang baca hari-hari wiridul latif, insya-Allah hari-harinya telah membebaskan dirinya daripada api neraka. Para ulama kita dah susun dah doa-doa ma'thur daripada Nabi SAW, yang daripada hadis Nabi SAW. Bacakan aja lagi. Jadi pagi-pagi itu bagus baca manzil, bacakan wiridul latif, hizib Imam Nawawi. Semua kita baca. Fa in qila al-maliku idza ataqa ba'd 'abdihi sara al-atqu ila baqihi. Wallahu ta'ala ataqarrabu al-awwal falam yasri alaihi. Kadzalika al-baqi. Wa fil jawab anna as-saraya qahriyatun. Wallahu ta'ala la taqa'u alaihi al-ashya'a al-qahriyata bi khilafi ghairihi. Wa la yaqa'u fi hukmihi subhanahu wa ta'ala bi ma la yuridu. Qala Allah ta'ala inna Allah ashtara minna anfusahum amwalahum al-ayah. Okey, selesai. Baik, itulah maksud kulun nas yaghdu fabay'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Selesai hadis yang ke-23. Al-hadithur rabi'u wal 20, hadis yang ke-24. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum ya ibadi kullukum 'adin illa man kasautuhu fastaksuni aksikum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lan tablughu ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم أو جنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Roh Muslim. Hadis agak panjang. Hadis yang ke-24. Hadis Qudsi. Hadis firman Allah SWT dalam bentuk hadis, tapi merujuk pada firman Allah SWT yang bukan matslu, bukan Al-Quran. Jadinya dipanggil hadis Qudsi dalam bentuk hadis. Daripada Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi SAW, pada apa yang telah diriwayatkan daripada Rabbnya, daripada Allah SWT Azza wa Jalla, annahu qala, bahwasanya Allah SWT berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman ke atas diriku,
maka aku jadikan kezaliman itu di kalangan kamu pun perkara yang telah diharamkan. Wala tadzalamu, janganlah kamu saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, setiap di kalangan kamu adalah orang yang sesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, nescaya aku akan memberi hidayah kepada kamu. Ya ibadi, kullukum ja'i, wahai hamba-hambaku, semua kamu adalah orang yang lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku telah berikan mereka makan. Fastat'imuni au ut'imkum, maka oleh itu mintalah makanan kepadaku, nescaya aku akan memberimu makan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum aarin, setiap di kalangan kamu adalah orang yang bertelanjang, illa man kasatu, kecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastakthuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksikum, aku akan memberi pakaian kepada kamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kamu orang yang melakukan kesalahan malam dan siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan sedangkan aku pula Allah akan mengampunkan dosa-dosa itu semuanya. Fastaghfiruni, maka mohonlah ampun terhadap kepadaku. Aghfir lakum, pasti aku akan mengampunkan kamu. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan pernah untuk memudaratkanku. Kamu tidak akan boleh untuk memudaratkanku. Fataduruni, lalu oleh sebab itu kamu berusaha nak memudaratkan aku, tak mampu nak memudaratkan aku. Fataduruni walan tablughu naf'i, fataduruni, lalu kamu nak berusaha memudaratkan aku. Walan tablughu naf'i wa fatanfa'uni, dan kamu sekali-kali tidak akan mampu untuk memberi manfaat padaku, lalu oleh sebab itu kamu nak memberi manfaat padaku. Wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, seandainya generasi awal dengan kamu sehinggalah generasi yang terakhir dengan kamu, sama ada manusianya di kalangan kamu ataupun jin di kalangan kamu, semuanya kana ala atqi qalbi rajulin, semuanya menjadi orang yang paling takwa hatinya, rajulin wahidin minkum, di kalangan kamu, ma zada dhalika fi mulki syai'a, sedikit pun perkara tersebut, kebaikan itu, takwa itu tidak menambah apa-apa dalam kerajaan kemuliaan. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, seandainya jikalau generasi pertama dengan kamu sehingga generasi yang terakhir, manusia dan jin, semuanya menjadi orang yang paling jahat, ala afjari qalbin rajulin wahidin minkum, seorang yang betul-betul jahat, mana qasadalika, maksudnya ingkar, yang betul-betul ingkar, palak keras. Mana qasadalika min mulki syai'a, sedikit pun perbuatan itu tidak mengurangkan kerajaanku, kemuliaanku. Ya ibadi, law anna awalakum, wahai hamba-hambaku, sekiranya generasi yang awal dengan kamu sehingga generasi yang akhir, manusia dan jin, kamu semua berhimpun di satu tanah lapang, fi sa'idin wahidin, fasaluni, lalu semua mereka minta padaku, pasti fa'ataitu kulla wahidin, lalu aku pun tunaikan, berikan setiap orang apa yang dia telah minta. Mana qasadalika mimma indi, sedikit pun perkara itu tidak mengurangkan apa-apa khazanah yang ada dapat padaku. Illa kama yang kusul mikhyatu idza udkhila bahra, seperti, kecuali hanya seperti satu jarum, apa yang kurang daripada apa yang, bagaimana jarum mengurangkan air. Tidak akan mengurangkan apa-apa yang ada di sisiku, khazanahku, kecuali seperti mana jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, air yang melekat dekat jarumnya, ya ajak sebesar ya ajak, nak dibandingkan dengan keluasan lautannya, maksudnya ada pun tapi saya memberi kesan apa-apa. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha, hanya saja amalan-amalan kamu itu uhsiha, aku akan hitung amalan-amalan kamu, lakum, bagi kamu, summa uwaffikum, kemudian aku akan menyempurnakan pahala-pahala, balasan-balasan ganjarannya untuk kamu, iyaha,
amalan terhadap amalan kamu tadi. Faman wajada khairan, maka oleh itu siapa yang mendapati kebaikan, falyahmadillah, hendaklah dia mengucap alhamdulillah, memuji Allah. Faman wajada ghaira dzalika, siapa yang mendapati bukan selain daripada kebaikan, fala yalumanna illa nafsahu, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, selesai. Kita akan sambung pada hadis yang ke-25. Insya-Allah. Moga-moga bermanfaat dan moga-moga sempat kita nak khatamkan 40 hadis arba'in an-nawawiyah. Naqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.